Hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah di kurun yang ke-15. Ya. Antara Sultan Mansur Shah dan Muhammad Al-Fatih 1471. 1471 makna kurun yang ke-15. Yang kedua, perkahwinan putera Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, dengan puteri Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Yang ketiga, hang tuah. Hang tuah. Ramai orang petika ke hang tuah. Wujud ke tak? Wujud ke tak hang tuah tu dia? Dia kata. Hang tuah wujud. Hang tuah wujud. Saya heran kenapa kata hang tuah tak wujud. Apa benda sebenarnya nak dimomokkan di dalam masyarakat kita? Hang tuah wujud. Hang tuah pernah ke Mekah, telah mengajarkan haji. Hang tuah pergi ke Mesir. Hang tuah telah melawat kota-kota besar di Mesir semasa kerajaan Osmaniyah menawan Mesir. Ketika kerajaan Osmaniyah menawan Mesir, mengalahkan kerajaan Mamluk, hang tuah salah seorang daripada hulu bala yang telah melawat Mesir. Sesudah dia pergi Mesir, dia pergi ke Mekah sebelum pergi ke Turki. Pergi Mekah buat haji. Ya. Iya. Jadi pada ketika itu dihantar ke Istanbul. Dihantar ke Istanbul bagi mendapatkan kelengkapan senjata api seperti Maryam dan peluru dari kerajaan tersebut. Gitu. Maksud bila hantuah? Hantuah 1430. Masa tu umur hantuah dalam 30 tahun. Ini dia sebut dalam buku Daud Al-Fatani. Sejarah Patani. Kita ni yang jadi macam ni sebab kita terpisah dengan Patani. Kita terpisah dengan Patani, kita terpisah dengan Sumatera. Habis catatan kita tak ada. Sebab catatan Sumatera, dia jumpa dulu dengan alam Mesopotamia tu, mari kat dia dulu. Ya. Kat situ banyak. Dan itu jajahan Melaka tadi. Sebab tu Rencong tu tulisan duduk dekat situ lagi. Kat sini kita nak cari ni. Kat sini sebab kita punya ni kawasan yang mereka dah jumpa dulu. Orang kita kurang menulis, dia ingat. Doa-doa dia tak tulis Mak Inang. Dia hafal. Kononnya kalau hafal tu lagi terror lah daripada tulis. Rupanya ada kesilapan, anak cucu tak nampak. Ya? Itu. Maksudnya situ. Jadi di Patani pula ada sejarahnya. Ya, saya nak bawa sikit. Saya tak tulis kat sini. Sejarahnya ialah sesudah pada tahun 1300 lah. 1300 Masihi, iaitu ketika bermulanya kerajaan Samudra Pasai. Saya tak tulis ya, tak ada catatan saya boleh sebut. 1300 ke atas lah. Ya, bila kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tadi kita kata di Langkah Suka, kata Kadaram semua tu, kemudian baru pindah ke Palembang sesudah itu. Pada hemat saya, candi-candi yang terdapat di Sumatera kan, Candi Muara Takus dan Borobudur itu sekali dibina sesudah 800 AD ke atas. Bukan sebelum itu. Sebab ada satu catatan daripada China, ya, dia mengatakan catatannya bila sampai ke Palembang itu, dia kata kami melihat rumah maharaja saja yang dibuat dengan batu bata. Adapun rumah pembesar, rumah rakyat jelata dibina daripada kayu. Maksud di sini Candi Muara Takus itu dibina sesudah kejatuhan kerajaan Sriwijaya ataupun di akhir kerajaan Sriwijaya. Sebab kerajaan Sriwijaya 800 AD ke atas sudah lemah. Bila dah lemah disebabkan serangan daripada kerajaan Majapahit Jawa itu dan seterusnya pihak-pihak yang lain lagi menyerang daripada India itu lagi menyerang kerajaan Sriwijaya, maka jatuh, muncullah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai 1300 ke atas. Dan ketika kejatuhan kerajaan Sriwijaya itu kita ingat Rasulullah SAW sudah wafat dah. Maknanya perkembangan Islam di dunia Arab di Eropah sudah berjalan. Nampak tak? Jadi sekarang ini bila munculnya Islam, tadi dia dah hantar dah tentera dia sebelum-sebelum itu. Ni dihantar sekali lagi tabi'in. Tabi'in bermula di mana? Di Samudra Pasai. Samudra Pasai utara Sumatera. Di situlah bermulanya kedatangan jamaah Said Hussein Jamadul Kubra. Said Hussein Jamadul Kubra. Bila muncul dia pada
lahirnya 1310 sehinggalah wafatnya 1453. 1310 sehingga 1453 itu timeline Syed Hussein Jamadil Kubra. Kenapa pentingnya Syed Hussein Jamadil Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam Melayu ini. 1300 itu. Ya. Syed Hussein Jamadil Kubra. 1310 sehingga 1453. Pentingnya kerana asas kepada lahirnya keturunan ulama dan wali-wali di alam Melayu di Nusantara. Okey. Kemudian daripada situ dia pergi ke mana? Dia pergi di Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Delhi. Kerajaan Raja Islam di Delhi. Jamadil Kubra ini daripada Tughlaq, kerajaan Tughlaq di India itu. Tapi dia daripada Hadramaut hakikatnya, keturunan daripada Saidina Husin. Jadi yang kita nak cerita Syed Hussein Jamadil Kubra ini ialah dari sebelah Husin. Maula Amin sebelah Hasan. Husin lari ke Nusantara. Hasan lari ke sebelah barat. Tu yang dia berpusat di Maghribi. Itu ceritanya. Dan Al-Amin Maula Al-Amin itu cicit yang ke-38. Kita dah tengok dah. Saya ada semua dokumen dia. Jadi yang Nusantara ini bermula pada Jamadil tadi. Jamadil Kubra yang mempunyai hubungan dengan Malik Saleh. Pertama Raja Samudra Pasai itu. Raja Samudra Pasai itu Malik Saleh yang mana bertemu dengan Susur Galur. Dia bertemu dengan Susur Galur, cicit kepada Nabi Susur Galur cicit kepada Saidina Husain bin Fatimah. Dia bertemu situ. Maknanya kita boleh tahu berjumpa di jalur cicit kepada Saidina Husain bin Fatimah. Ya, okey. Bagaimanakah berlakunya Jamadil Kubra tadi? Ini nak cerita hubungan. Sebenarnya ini di bawah arahan Kerajaan Osmani. Kerajaan Osmani masa tu ialah empayar kuat Osmaniyah. Tadi kan kita ni Anatol. Dia bagi kita Anatolia tu. Kita di bawah jajahan dia. Jadi 1300 kan masih lagi di bawah pemerintahan. Masa tengah kuat tu. Kerajaan Osmani kuat tu. Sesudah kewafatan Rasulullah SAW, siapa yang berkuasa sesudah itu? Kalau 1300 tu Kerajaan Osmaniyah, empayar Osmaniyah lah. Penghantaran Syed Hussein Jamadil Kubra ke alam lain ini atas arahan Kerajaan Osmani. Jadi bila dia sampai di situ dan mereka ini bertapak, Kerajaan Samudra Pasai pada ketika itu menjadi kuat kerana sesudah kekalahan Baghdad. Dia menggantikan Baghdad yang telah diserang oleh Tartar. Tartar kan telah menghancurkan bandar Baghdad sehingga kan Sungai Furat itu seperti penuh dengan daun hitam kan. Buku-buku yang hilang, buku-buku yang dibakar, dibuang dalam laut itu jasa lah, kita kata jasa Tartarian lah. Jasa yang tak elok lah. Banyak data-data kita tak jumpa. Saya bidang ini kan, Tata ni buat hal ni. Bila kita sampai satu tahap, sources, mana sources? Sources saya kan belakang-belakang tu. Sources tak. Dia cakap kat footnote bukunya tidak ada, tapi maklumatnya Tata punya hal.